Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke podcast Penang Elok Dah, episod yang kedua. Alhamdulillah, semalam kami punya podcast dapat feedback yang sangat baik. Jadi ada yang bertanya, WhatsApp saya, WhatsApp pasukan saya, bila nak buat episod kedua? Betul ke malam ni? Alhamdulillah, malam ni kita buat episod yang kedua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memaklumkan, sebagaimana saya maklumkan semalam, podcast ni adalah bertujuan untuk mendidik, memaklumkan masyarakat di Pulau Pinang berkenaan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kita nak memaklumkan perkara yang benar, nak menolak fitnah, nak menolak benda negatif yang telah memburukkan kerajaan negeri. Seolah-olah kerajaan negeri tak buat apa-apa. Jadi, saya harap tuan-tuan dan puan-puan di rumah dapat share apa yang kami buat ni, share link kami, share sesudah program kami kepada semua agar kita dapat sampaikan apa yang kami nak sampaikan. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak nak lengahkan masa. Di sebelah saya ada seorang yang handsome, yang pakai kemas, yang hari ini kita bawakan khas kerana ramai permintaan untuk bawa kepada episod kedua secepat mungkin. Tak lain tak bukan yang berhormat saudara Lee Kai Lun. Ya. Jadi ada yang dah kenal Lee Kai Lun, ada yang belum. Baru-baru ni dia ada buat video di TikTok. Dan ramai view, banyak yang kata setuju, sokong dengan apa yang kata. Jadi kita nak tanya dia, betul ke apa yang dia kata? Kan? Dan kita juga nak tanya berkenaan pembubaran DUN yang akan berlaku esok. Pengumuman sudah dilakukan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak saudara Lee Kai Lun, yang berhormat saudara Lee Kai Lun, memperkenalkan diri kepada yang belum kenal. Silakan. Terima kasih Hafiz. Wah, saya pun tak perasan Hafiz mempunyai talent untuk menjadi moderator dan influencer. Tak ada. Selama saya kenal you memang bukan macam diam-diam ubi. Tapi hari ini, sejak semalam saya rasa, Hafiz memang mempunyai talent yang boleh dibangunkan. Kita nak buktikan yang Penang dah elok. Betul. Saya turun untuk bagi tahu dekat semua, Penang elok dah. Ya. So, hai, salam sejahtera, salam Penang 2030. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Hafiz yang begitu ramai YB dia pilih saya untuk datang ke malam kedua untuk saya datang ke podcast Penang Elok Dah. Saya cukup suka nama Penang Elok Dah kerana ia memang menggambarkan keadaan di negeri Pulau Pinang, ya, yang saya sendiri telah menjadi wakil rakyat di sini sejak 2013. So, saya sebenarnya besok sajalah jadi YB. Selepas hari keesokan, saya sudah jadi macam Hafiz juga orang biasa. Dan juga kena cari kerja barulah. Mungkin kena jadi influencer juga macam Hafiz. Lepas esok dah unemployed. Ya, lepas saya dah unemployed. Saya punya kontrak tamatlah besok. Tamat esok. Ya, so sama. Dengan petang tadi, Ketua Menteri kita Yang Amat Berhormat Chow Kuan Yeow telah membuat, pagi tadilah telah menghantar surat kepada Tun yang terutama yang di-Pertua Negeri untuk mencadangkan supaya DUN itu dibubarkan. Maksudnya, ia akan membuka ruang kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk mengadakan pilihan raya dalam masa 60 hari. Ya, supaya satu kerajaan yang baru untuk dipilih oleh rakyat di negeri Pulau Pinang. Ya, memang ini salah satu demokrasi yang termaktub dalam perlembagaan negeri di mana setiap penggal yang paling lama adalah 5 tahun untuk kerajaan negeri Pulau Pinang. Ya, 60 hari selepas esok. Yes. Adakah kena tepat 60 hari ataupun dalam masa 60 hari tu? Dalam masa 60 hari. Paling lewat 60 hari. Yes. Okay. So dalam 60 hari itu, so kita jangka
SPR akan ambil 1 bulan untuk persiapan penamaan calon, ya, dan mungkin penamaan calon akan diadakan pada akhir bulan Julai. So 14 hari tempoh untuk berkempen. So maka minggu kedua bulan Ogos kita jangka sebelum Hari Kebangsaan, ya, kita akan adakan pilihan raya negeri, dan masa itu semua rakyat Pulau Pinang yang tahun lepas boleh undi dalam PRU ke-15, ya, masa itu hanya undi 1 undi saja. Sebab kita di DUN Pulau Pinang tidak dibubarkan serentak dengan parlimen. Selalunya 2 undi kan, selalu Yes. PRU. Cuma Betul. kita hari itu parlimen saja. Yes. So yang ni adalah untuk apa Part Adun. Yes. So akan diberi peluang sekali lagi untuk mengundi pada PRN yang akan datang. Yes. Okey. Jadi ingat tuan-tuan perempuan di rumah, nanti sebelum merdeka kita akan turun mengundi. Yes. Kita harap yang dengar ni turun mengundi dan bagi tahu yang lain yang mungkin tak tahu kata nak kena mengundi nanti akan ada pilihan raya. Betul. Betul, Bibi? Ya. Ya. Dan satu lagi, Hafiz, ada ramai juga mungkin tidak tahu sebab kita sekarang ni sudah pendaftaran pengundi secara automatik. So 18 tahun ke atas anda sudah layak untuk mengundi. So budak-budak yang adik-adik yang baru 18 tahun, sila cek dengan SPR punya website sama ada anda sudah layak atau tidak. Kalau tarikh lahir dia 3 hari bulan 3 18 tahun yang lepas, malah kata kemungkinan besar dia dah boleh mengundi. Yes. Tapi dia kena semak kelayakan dululah. Betul. Mungkin nanti PRN 18 hari bulan 8, dia lahir 17 hari bulan 8, 18 tahun yang lepas mungkin tak boleh lagi. Ya. Ataupun, terlalu dekat, dia ambil masa sedikit untuk proses orang di pengesahan tu. Yang itu mungkin kita serahkan kepada SPR. SPR, yes. Okey. Yes. Jadi Abi, saya nak terus tanya Abi lah. Nah, soalan ni sebab kita nak tahu juga. YB rasa YB dah tentu-tentu daripada Pakatan Harapan, betul? Daripada keadilan. Adakah saya silap YB? Tak ada. Tak ada, betul. YB dah berjuang berapa lama YB? Saya dah berkecimpung dalam bidang politik ini sejak zaman mahasiswa saya. Boleh kira 1997, 6 tahun yang lepas di UTM Skudai. Masa itu kita juga pada tahun 98 ada reformasi, dan sejak itulah saya sudah terlibat secara langsung dalam aktivis mahasiswa, ya, terlibat dalam gerakan reformasi di Kuala Lumpur masa itu, ya, dan lepas tu saya juga membantu kempen-kempen lah pilihan raya sejak 1999 sehingga sekarang. Setiap pilihan raya, tak kira lah pilihan raya umum ke kecil ke, memang saya sentiasa ada Sejak melibatkan dari diri. zaman mahasiswa? Yes. Baik. Lepas tu YB dari kadun macam bubuk, saya maklum. Ya. Berapa lama dah YB jadi YB? Sudah 10 tahun lah. 10 tahun YB jadi YB, 10 tahun dengan keadilan, dengan Pakatan Harapan. Sekarang saya nak tanya YB, bolehkah kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani ini terus kekal di Pulau Pinang? Silakan YB. Saya yakin, ya, rakyat adalah bijak dan pandai menilai, dan kita bukan cakap kosong, tapi Pakatan Harapan sejak mengambil alih kepimpinan negeri Pulau Pinang ini sejak 2008, kita nampak banyak perubahan yang positif, ya. Kita adalah negeri yang pertama memperkenalkan, ya, penghargaan kepada warga emas melalui program Ais Sejahtera, ya. Kita juga ada sumbangan kepada penghargaan kepada ibu emas, anak emas. Banyak program-program kebajikan. Berapa dia bagi tu? Untuk warga emas 200 sudah 200. dari 100
daripada permulaannya sehingga sekarang. Dulu Tahun 100, lepas dulu 100, kemudian dulu tambah 150 dan sekarang tahun lepas kita sudah naikkan, Ketua Menteri kita sudah naikkan menjadi RM200. negeri pertama, Abi. Yes. Negeri pertama yang bagi bantuan kepada rakyat adalah Pulau Pinang. Jadi itu bukan bantuan, dia penghargaan Penghargaan. kepada Dia bukan warga emas. Penghargaan. Tak kira dia daripada lapisan kaya ke atau tak kira pendapatan dia. Yalah, kalau dia kaya, kenapa kita nak bagi dia bantuan? Yes. Jadi, dia penghargaan. Penghargaan, yes. Dia bukan bantuan. Menghargai sumbangan warga emas di negeri Pulau Pinang ini yang selama ini telah melibatkan diri berusaha untuk membangunkan negeri Pulau Pinang ini. Siapa saja over 60 boleh. Over 60 boleh. Pengundi Pulau Pinang. Wajib pengundi Pulau Pinang. Yes. Tak kira undi siapa. Tak kira undi Yang siapa. pastinya undi harapan. Pinang elok dah. Tak ada, kita tak bezakan. Bagi tak bezakan. Ya. Kemudian, So ini salah satu yang kita laksanakan. Dan selepas kita ambil alih, I think kita juga telah merupakan negeri yang pertama telah memperkenalkan cakap accountability dan juga telus, ya, dari segi mengubah reform urus tadbir negeri yang menjadikan ia lebih bertanggungjawab, yang lebih prihatin terhadap keperluan yang diperlukan oleh rakyat. So kerajaan negeri Pulau Pinang telah melaksanakan beberapa program yang boleh kita tengok sejak dari dulunya, ya, kita bila berdepan dengan banjir besar, ya, pada 2017, kita juga tahu bagaimana kecekalan kerajaan negeri dalam menangani krisis masa itu, banjir yang terbesar. Kita kata selalu kita nak uji sebuah kerajaan itu sama ada mampu untuk menangani krisis atau tidak. Itulah bila ia memang menguji tahap kecekalan kerajaan itu mengurus krisis tersebut. maknanya kalau ada bencana banjir, kerajaan negeri Pulau Pinang dah bersedia. Ya, dah Antara yang terawal bersedia. Yes. Dan dari segi bantuan kita dah bagi. Yes. Jadi sebab itulah orang akan undi Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan untuk kekal sebagai kerajaan negeri Pulau Pinang. Ada komen tambahan ni, kenapa kita perlu kekalkan Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Harapan di Pulau Pinang? Sebab saya rasa kita sekarang ni Penang is on the right track. Ya, dalam landasan yang sudah betul dan dengan track record pencapaian ekonomi yang cemerlang. Baru-baru ini pagi ini kita sudah difahamkan oleh Department of Statistics Malaysia bahawa Pulau Pinang adalah negeri yang paling banyak menyumbangkan, ya, KDNK atau GDP kepada persekutuan. We are the leading state. Ya, so itu bukan boleh datang dengan semula jadi. Dia mesti ada banyak faktor yang menyebabkan pelabur asing boleh ada keyakinan terhadap negeri Pulau Pinang. Antaranya kestabilan politik, urus tadbir kerajaan yang bersih, yang telus, yang accountability. Orang ada yakin datang melabur ke negeri Pulau Pinang. Banyak MNC, multinational company datang untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Ya, bukan kerja-kerja yang biasa, tapi kerja-kerja yang berteknologi tinggi, yang boleh kita juga memahami semiconductor itu, bagaimana kita juga menjadi sebahagian dalam so-called Silicon Valley of the East. Ya, so ini yang kita nak supaya negeri Pulau Pinang ini terus maju ke depan, dan kita sekarang kita nak kesinambungan itu dapat diteruskan supaya ia akan lebih menambah baikkan lagi negeri Pulau Pinang. Ada satu tu lah, YB, saya dengar. Ya. YB pun cakap Penang hari ini Jabatan Audit kata yang negeri yang terbanyak menyumbang.
Mungkin ni boleh jadi contoh kepada negeri lain. Cuma saya dengar lah Ibi, saya tak tahu lah betul ke tak. Dia bukan nak ambil contoh, dia nak ambil terus Pulau Pinang. Tu macam mana Ibi? Tak apa, itu saya tak mau tanya. Sajalah Ibi, Ya. saya melawak dengan Ibi. Ya, Kan? tapi biasalah. Biasalah Ini dia tengok dia jiran tengok macam tu. maju sangat, bukan nak tiru, bukan nak belajar, nak ambil terus. Macam Ya. mana Ibi? Ya, tak apalah. Tapi Hafiz, bukan ini, I think ini satu isu penting juga. Saya nampak ramai orang fikir ini, kita sebenarnya rakyat negeri Kedah ke negeri Pulau Pinang, kita tak ada masalah. Kita juga tidak terpengaruh oleh mainan-mainan politik. Ya, kita tahu rakyat di bawah, kita dapat hidup secara harmoni. Orang Kedah datang Penang buat kerja. Ada orang yang tinggal di Kedah dan mereka berulang-alik datang ke sini untuk bekerja. Dan bukan sekadar Kedah, negeri Kelantan, anak-anak muda dari Kelantan, dari Terengganu juga datang ke Pulau Pinang sebab ini kita satu Malaysia. Tempat cari rezeki. Ya, Penang, tempat cari rezeki. Tempat cari rezeki. Ya, Penang elok dah. Penang elok dah. Ya, that's why orang datang sini. Semua orang nak pergi tempat yang lebih baik, yang lebih mudah untuk mencari rezeki. Ya, so ini yang kita rasa, saya rasalah saya yakin rakyat tahu macam mana nak menilai dan mereka juga mengetahui sebab ada perbandingan. Ya, kita boleh berbanding dengan negeri-negeri lain. Ya, infrastruktur kita walaupun ada orang ramai kata Penang ini jam, ya. Tapi kita juga tahu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan sekarang kita sangat bersyukur kerana kerajaan persekutuan juga telah memberi peruntukan kepada negeri Pulau Pinang untuk membangunkan pengangkutan awam, menaik tarafkan infrastruktur supaya jaringan atau connectivity itu dapat dibuat dengan baik supaya kualiti hidup rakyat itu dapat dipertingkatkan. Cakap pasal itulah Ibi, kan? Cakap tentang rakyat dengar macam-macam, ada cubaan nak ambil alih Pulau Pinang, macam-macam sebut. Jadi saya terus bawa ke soalan seterusnya. Mungkin ada yang marah, tapi kami kita nak mendidik, kita nak maklumkan kepada masyarakat. Jadi saya nak tanya Ibi tahu pernah dengar tentang gelombang hijau Ibi? Ada lagi ke gelombang hijau terutamanya di Pulau Pinang ni nanti untuk PRN. Jadi saya minta Ibi cakap sikit, ulas sikit tentang gelombang hijau untuk PRN yang akan datang. Saya rasa gelombang hijau itu dia pada masa PRU yang lepas memang dia memberikan satu gambaran seolah-olah ada satu gelombang. Tapi selepas PRU yang lepas kita nampak ya beberapa perkara yang telah berlaku yang boleh kita lihat ya di mana banyak perkara-perkara yang dibangkitkan oleh pihak Perikatan Nasional itu sebenarnya tidak menjadi. Ya, fitnah-fitnah yang telah ditaburkan kehadap sokong kepada harapan ya, ini akan dimonopoli atau didominasi oleh masyarakat bukan Islam. Itu LGBT. sebenarnya ya LGBT. Tak ada. Semua itu tidak benar, tidak betul sekali, tidak benar sekali. So ini orang juga boleh menilai. Yang cuma kita sangat membimbangkan iaitu apabila sesuatu seruan itu sudah menjadi menaikkan semangat keagamaan dan juga perkauman itu yang dia telah merosakkan hubungan harmoni di kalangan kaum itu. Dan saya rasa di Pulau Pinang itu kita kuat kerana kita elok dah kerana keharmonian di semua kaum. Ya, kekuatan kita bukan disebabkan oleh kekuatan kita adalah disebabkan oleh perbezaan yang ada pada kita. Apa yang maksud saya? Orang Cina atau orang Melayu masing-masing ada kehebatan mereka. Dan kehebatan mereka macam Hafiz, you tahu banyak ilmu-ilmu keagamaan yang dari Islam, dari Middle East-nya knowledge
ya, boleh membantu supaya negeri Pulau Pinang ini, ya, kita dapat menarik pelabur daripada Middle East, Arab, ya. Dan bagi saya latar belakang yang Cina, kita tahu bertutur dalam bahasa Mandarin, boleh kita juga berniaga dengan negara China, ya, atau sekitar negara China itu. Bagi masyarakat India, they can communicate, ya, boleh komunikasi dengan orang-orang dari India untuk datang ke sini. So ini adalah satu, kita ada banyak talent yang dari segi kepelbagaian bahasa budaya itu adalah satu kelebihan bagi negeri Pulau Pinang yang boleh kita menunjuk kita lain daripada negeri-negeri lain. Jadinya selepas PRU, rakyat dah terdidik, dah tak percaya dengan fitnah. Contoh macam Wabi kata tadi, kenapa asyik nak mengangkat satu pihak sahaja sedangkan semua boleh menyumbang. Berserta dengan apa yang dibawa dalam Quran surah Al-Hujurat yang mengatakan tentang Tuhan jadikan kamu berkaum. Saya merumuskan sajalah ini, saya tak baca seluruh ayat. Tuhan jadikan kamu pelbagai kaum supaya boleh kenal mengenal. Sebenar macam apa yang Wabi cakap. Kita dah sentuh sikit bab kaum dan bab agama ni Wabi. Jadi saya nak tanya Wabi, selaku seorang yang berhormat, selaku seorang adun, selaku seorang pemimpin kaum Cina, ada cerita di luar sana yang mengatakan kaum Cina menindas kaum lain di Pulau Pinang. Jangan jawab lagi Wabi. Saya tahu Wabi marah. Kan? Pernahkah Wabi sebagai seorang YB menggunakan kuasa YB menganiaya kaum lain di Pulau Pinang? Saya rasa analogi itu tidak begitu tepat. Ya, saya wakil rakyat untuk kawasan Macang Bubuk. Katakan, saya bukan wakil orang Cina saja. Ya, saya wakil rakyat di kawasan Macang Bubuk. Ya, so tak kira dia kaum apa, dia kaum Melayu, Cina ke, India ke, atau Sabahan, Sarawakian yang ada di kawasan itu, kita kena jaga. Siapa-siapa yang mempunyai masalah ekonomi, perlu bantuan, sumbangan, kita akan membantu mereka melalui program-program kerajaan negeri dan juga kerajaan, agensi-agensi kerajaan persekutuan. So itu yang tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat. So saya juga kadang-kala didatang oleh pelbagai penduduk dari pelbagai lapisan yang mereka memerlukan bantuan, ibu tunggal, ya, yang beragama Islam juga datang, kita bantu. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu mereka supaya mereka boleh berdikari. Jika Hafiz ada mengikuti Facebook saya, ya, kita juga ada bantu macam Kak Ida, seorang ibu tunggal yang ditinggalkan. Ya, kita bantu dia untuk membina satu bisnes perniagaan. Ya. Itu dia Melayu. Ya, dan dia Melayu. Saya tak kira dia siapalah. Ya, tapi kita bantu mereka yang memerlukan bantuan. Tak kira apa latar belakang dia atau apa agama dia, dan juga apa latar politik dia, latar belakang politik dia. Dia sokong mana-mana parti, kita tak tanya, pilihan raya yang lepas you undi siapa? Oh, you undi Perikatan Nasional, saya tak bagi bantuan. Tak ada. Kita tak boleh buat macam itu. Sebab sudah lepas pilihan raya, maksudnya itu sudah habis. Kita put aside. Now we serve the people. Kita berkhidmat untuk rakyat. Menyelesaikan masalah mereka. Jadi YB tak ada lah macam yang kata, oh Cina nanti tindas Melayu. Tak ada YB. Tak ada. YB bekerja pun untuk semua orang. Itu. Ada masa saya tengok Facebook YB bukan takat Melayu, India, Cina, semua ada YB. Ya. Dari pelbagai negeri, bukan hanya penduduk di kawasan YB saja. Ya. Jadi saya rasa tak sesuai lah, ya, tuan-tuan perempuan di rumah nak mengatakan bahawa Cina, pemimpin Cina berasal daripada kaum Cina di Pulau Pinang menindas orang Melayu, itu satu yang tidak benar lagi. Tidak benar. Tidak benar, tak patut kita kata macam tu. Ya, ya. Betul? Okey YB, saya nak tanya pada YB satu benda lah. Andailah, sebab YB nanti unemployed, andailah ada rezeki dan ramai orang nak YB jadi kekal sebagai YB. Dan andainya YB dipilih menjadi pemimpin,
sama ada berkuasa ataupun dah tentu-tentu YB akan jadi seorang ikon. Pemikiran yang bagaimana YB nak pada rakyat Pulau Pinang dan seterusnya rakyat Malaysia. Kita maklumkan kepada yang di rumah. Silakan YB. Ya, saya rasa politik ini dia adalah satu wacana untuk kita membuat sesuatu perubahan yang baik untuk negeri dan untuk kita semua. Ya, politik yang penuh dengan harapan, maksudnya kita nak supaya kita nak politik itu juga membawa satu nilai-nilai yang baik. Macam apa yang disarankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, konsep Malaysia Madani ini. Madani. Saya baru nak tanya YB. YB boleh terangkan sikit sebagai kita sebut kaum tera YB. Kita dah ada satu kefahaman. Tapi sebagai seorang daripada kaum Cina, apa pandangan YB tentang Malaysia Madani? I think Madani itu dia telah menggariskan satu nilai-nilai universal yang baik, termasuk sustainable, di mana kita nak supaya negeri Pulau Pinang kita sayangi alam sekitar kita. Kita nak supaya environment kita bersih, ya, hijau, ya. Ini bukan sekadar untuk kita diri sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Jika kita semua sudah rosakkan khazanah negara kita dihabiskan, maka mereka tidak akan, yang generasi akan datang tidak dapat menikmati itu. Ya, dan Madani juga menegaskan ehsan. Ehsan di mana kita kata setiap wakil rakyat atau orang-orang kita perlu saling membantu. Ya, perlu membantu mereka yang dalam kesusahan. Ya, how we are helping, dan kita bersama-sama untuk maju ke depan, maju bersama. Ya, so itu yang saya rasa nilai-nilai universal yang begitu tepat sekali dengan bagaimana kita nak menguruskan, ya, orang ramai ini dalam negara kita, dalam negeri kita ini, how we can make it jadi lebih baik lagi. Ya, dan kita juga dalam Madani, kita juga selain daripada sustainable, kita juga ada compassion, di mana kita perlu sentiasa memaafkan, ya, memberi ini supaya dapat kita empati, dapat memahami keadaan orang lain dalam masyarakat itu. So saya percaya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengikuti live kita, ya, kita menghadamkan menghayati apa nilai-nilai Madani itu, ia memang akan membawa masyarakat kita dengan lebih baik lagi. So I believe this Madani really can bring a difference to our current society. Saya setuju, YB. Ya. Setuju dengan konsep, dengan visi dan misi Malaysia Madani. Ya. Kita nak bina Malaysia dengan nilai-nilai yang kita dah ada dan juga kita sentiasa tambah baik sebagaimana yang YB katakan tadi. Ya. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Saya dah tak banyak benda nak tanya pada YB. Jadi saya nak YB bagi ucapan tambahan sikitlah. Serta dan kita pun nak dekat Aidiladha ni. Mungkin di luar sana nak dengar ucapan daripada YB, kan YB boleh bakal pengundi YB, penduduk di kawasan YB. Silakan YB. Ya, terima kasih Hafiz sekali lagi. Ya, 2 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, dan kepada semua yang nak balik kampung, berhati-hati. Saya difahamkan Hari Raya Aidiladha lebih meriah lagi di Pantai Timur. So kawan-kawan saya yang dari Pantai Timur, mereka kata mereka akan balik juga. Ya, di negeri Pulau Pinang kita hari Jumaat masih perlu kerja lagi lah. Ya. Tapi I dengar tadi Selangor sudah umum hari Jumaat hari cuti. So I don't know Penang is going to announce or not.
Tapi walau macam mana pun, berhati-hati di jalan raya, selamat pulang ke kampung dan juga selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih Webi, terima kasih atas ucapan Webi, buah fikiran Webi, pendapat Webi. Saya rasa sangat bermanfaat kepada tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kawan-kawan yang ada di rumah yang sedang mengikut live kami. Tak kiralah di mana anda berada, mungkin ada yang di dalam kereta, ada yang mungkin baru balik masjid dan sebagainya. Terima kasih. Saya cuma nak memaklumkan satu benda. InsyaAllah lepas ni kita akan ada episod-episod yang seterusnya dan kita akan bawakan lebih ramai panel. Kita akan ada pertukaran moderator. Bukan saya lagi ataupun bukan saya seorang saja sebagai moderator anda insyaAllah, sebab kita nak kenalkan anda dengan orang-orang yang memberi didikan berkenaan perkara yang benar yang berlaku di Pulau Pinang insyaAllah. Saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menonton live kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penang elok dah. Penang elok dah.